Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Zaini binti Mohtar daripada kumpulan 6 akan membincangkan dengan tajuk yang kedua, iaitu hubung kait ijaz yang terkandung dalam Al-Quran dengan pelbagai ilmu. Okey, ini adalah isi-isi kandungan yang akan saya bentangkan dalam frezi. Okey, seperti yang kita maklum, pertama sekali ini saya tekankan di sini adalah berkaitan dengan definisi ijaz, iaitu dari segi bahasa. Ijaz ini adalah isim masdar dari ajaza yu'jizu ijazan, yang bererti ketidakupayaan. Ianya digunakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Manakala dari segi istilah pula menunjukkan kebenaran pengisytiharan kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakupayaan masyarakat Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, iaitu Al-Quran. Selain itu ialah untuk melemahkan kaum-kaum yang menentang Al-Quran. Dengan itu sesuai makna ijaz, iaitu kemujizatan, iaitu melemahkan sesuatu. Kalimah mukjizat ini berasal daripada perkataan Arab, iaitu mukjizat. Kata akalnya ialah ajaza, yang bererti lemah. Dalam bahasa Arab jarang sama sekali digunakan kalimah atau rangkai kata mukjizat Al-Quran. Sebaliknya digunakan kalimah ijazul Quran. Menurut pengertian umum ialah sesuatu yang tidak mampu ditandingi. Ini pula adalah pembahagian ijaz. Yang pertama iaitu ijaz al-ghaibi. Bermula penciptaan alam dan Nabi Adam alaihissalam sehingga kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Contohnya kisah-kisah Nabi terdahulu seperti penjagaan Nabi Zakaria terhadap Maryam. Dan yang kedua juga semasa ketiadaan Nabi Muhammad SAW pada waktu berlakunya sesuatu, iaitu contohnya dilarang berbisik-bisik kerana dikhawatiri menimbulkan fitnah, termasuk apa yang berlaku pada masa akan datang. Contohnya cabaran mendatangkan surah seperti Al-Quran. Ijaz yang seterusnya adalah ijaz tasri'i, iaitu dalam bidang perundangan. Al-Quran mengandungi pelbagai peraturan hidup yang sangat diperlukan oleh manusia. Undang-undang Qurani yang khusus keseluruhannya menggambarkan undang-undang Quran mencakupi kesemuanya. Ia merangkumi semua aspek kehidupan, hubungan dengan diri sendiri dan hubungan dengan Allah. Sebagai bukti Al-Quran ini dari Allah SWT, ia diberi oleh seorang yang buta huruf. Ijaz yang ketiga ialah ijaz tibi, iaitu bahagian kedoktoran. Seorang doktor Amerika mengakui kebenaran atau kepastian yang disebutkan Al-Quran Al-Karim dan dijelaskan Rasulullah SAW lebih dari 14 abad silam. Kebenaran tersebut ialah bahawa di dalam madu lebah terdapat kandungan ubat untuk manusia. Iaitu pada tahun 2002, Catherine Hulbert ini telah mengalami kemalangan yang mengakibatkan kakinya luka parah. Ketika itu dia sudah mengidap penyakit diabetes. Manakala seorang Dr. Jennifer Eddy pula telah menyarankan kepada Catherine ini untuk menggunakan madu sebagai rawatan untuk menghilangkan kakinya yang luka. Dan dalam masa beberapa bulan terbukti bahawa kakinya telah sembuh. Sesungguhnya Dr. Jennifer ini juga menekankan keharusan mendahulukan pengubatan dengan madu kerana pembusukan akibat diabetes bukan perkara mudah. Sesungguhnya benarlah seperti firman Allah dalam Quran, dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga ayat yang ke-69, yang bermaksud, dan Tuhan penciptamu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Begitulah tentang kelebihan madu. Okey, ijaz seterusnya adalah ijaz al-falasi, iaitu tentang Al-Quran ini telah mendahului sains. Kajian sains mendapati
hukum mengelilingi bumi sebagaimana yang kita sedia maklum, seperti yang dinyatakan dalam surah Yasin ayat yang ke-34, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Matahari, begitu juga dengan fakta-fakta yang disampaikan dalam Al-Quran ini telah ditemui melalui pengamatan ahli astronomi di zaman kita. Menurut para ahli astronomi, matahari ini bergerak dengan kecepatan luar biasa yang mencapai 720,000 km per jam ke arah bintang Vega dengan sebuah garis edan yang disebut solar apex. Ini bermakna matahari bergerak sejauh lebih kurang 17,280 km dalam sehari bersama matahari. Semua planet dan satelit dalam sistem graviti matahari dan satelit matahari juga berjalan menempuh jarak ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan yang serupa. Ijaz yang kelima adalah ijaz geografi, iaitu gunung ganang sebagai pasak bumi. Teori sains berkaitan perkara ini bermula pada 1858 oleh Antonio Schneider, 1226 tahun selepas Rasulullah SAW wafat. Dari buku General Science, Caroline C. Robert Gardner, Samuel S. Howard, Eileen dan Burton Hamilton, Massachusetts, 1985. Pada pembahagian benua yang lebih tebal, seperti pada jajaran pegunungan, kerak bumi akan terbenam lebih dalam ke dalam lapisan magma. Ayat Al-Quran juga telah menceritakan tentang pasak-pasaknya, iaitu alam naj'alil arda mihadan wal jibali autada. Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pasaknya? Surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Ijaz yang seterusnya ingin dibincangkan di sini adalah berkaitan dengan fizik. Fizik merupakan kajian tentang fenomena alam semula jadi, strukturnya yang dinamiknya dari skala yang terkecil seperti elektron kepada yang terbesar seperti alam semesta. Ilmu ini mengenai jirim, tenaga, ruang, masa, penggerakan dan daya. Ia merupakan asas kepada kimia, biologi moden, sains bumi dan teknologi, kejuruteraan, perubatan moden dan teknologi komunikasi dan maklumat bergantung erat kepada kemajuan dalam fizik. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat supaya manusia mengkaji dan meneliti fenomena alam agar memahami serta mencapai ilmu pengetahuan dan dapat membina tamadun dunia ini. Antaranya ayat menjelaskan bahawa alam yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah bertakluk kepada hukum-hukum tertentu dan apa sahaja yang ada di langit dan di bumi adalah hak Allah untuk kemudahan dan kegunaan manusia. Islam tidak terbatas kepada hubungan manusia dengan Tuhan, bahkan merangkumi semua aspek kehidupan. Ini alam yang dicipta Allah ini adalah tertakluk kepada hukum-hukum tertentu. Firman Allah, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit, tidak pula yang lebih kecil dan tidak yang lebih besar itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, iaitu di Lauh Mahfuz, surah Yunus ayat 61. Begitu juga dengan surah Luqman ayat 20 yang membawa maksud, tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah memudahkan untuk kemudahanmu apa yang ada di langit dan di bumi, dan telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmatnya yang zahir dan batin. Okey, ini adalah tokoh fizik Islam, iaitu salah satunya adalah Ibnu Haytham, yang namanya sebenar Abu Al-Muhammad Hasan Ibnu Haytham, ibarat sebagai Al-Hazim Ibnu Haytham, dilahirkan di Basrah dan dianggap sebagai bapa optik moden. Teori pelbagai fenomena fizikal seperti pelangi, bayang-bayang, gerhana matahari dan ramalan mengenai keadaan fizikal cahaya. Seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, perubatan dan falsafah. Dan tokoh yang kedua adalah seperti tokoh fizik Islam Al-Biruni. Ketika hidupnya, beliau banyak membincangkan dan menganalisis dengan mendalam konsep asas fizik seperti graviti, jirim dan ruang
dan gerakan bumi. Okey, ijaz yang seterusnya adalah ijaz adadi, iaitu jumlah. Bermula dengan keimanan terhadap Tuhan yang satu, ilmu berkenaan bilangan dan matematik turut menduduki tempat yang istimewa dalam ilmu pengetahuan Islam. Ilmu matematik telah memperkenalkan tertib aturan, keseimbangan dan keserasian dalam setiap cabang ilmu pengetahuan dunia Islam. Okey, contohnya angka dalam bentuk peribadatan, iaitu dalam beberapa hari yang tentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dalam kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika mengetahui. Ini menunjukkan tentang puasa yang perlu diganti bagi mereka yang telah meninggalkannya. Begitu juga angka dalam bentuk contoh angka dalam bentuk peribadatan, iaitu seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan berbeza antara yang hak dan yang batil. Kerana itu, barang siapa di antara kamu hadir negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Okey, ini adalah angka dalam hukum perceraian, iaitu hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada mereka dapat menghadapi iddahnya, dan wajar hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Tuhanmu. Dan satu lagi, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang ada di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Okey, seterusnya adalah ijaz yang terakhir, iaitu ijaz lughawi. Dari segi bahasanya, penggunaan lafaz yang indah untuk menyampaikan maksud sebenar tanpa menambah dan mengurang antara lafaz dan makna. Dari segi nazam pula, susunan huruf dalam setiap patah perkataan, susunan perkataan dalam setiap ayat, susunan ayat dalam setiap topik, kaitan sesuatu ayat dengan lain dalam topik yang sama, cara penyampaian ayat tersebut dalam susunan ayat yang indah dan menarik supaya maksudnya sampai kepada pembaca. Uslubnya pula lebih luas dari nazam kerana ia wujud dalam himpunan ayat. Contoh uslub penggunaan dalam syair, puisi, iaitu nasar, puasa dan sajak. Kemujizatan Al-Quran yang dapat melemahkan orang Arab untuk menandingi Al-Quran, padahal mereka sangat terkenal dalam pakar bahasa, syair dan sebagainya. Namun begitu, mereka tetap tidak dapat menandingi bahasa-bahasa yang terdapat dalam Al-Quran. Dalilnya dalam firman Allah Ta'ala, maksudnya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Okey, untuk sebagai mengakhiri pembentangan saya ini, saya simpulkan di sini, sesungguhnya Al-Quran adalah kitab suci yang menetapkan masalah akidah dan hukum syariah. Di dalamnya terdapat juga ayat-ayat yang menunjukkan pelbagai kenyataan ilmiah seperti kedoktoran, embriologi, botani, fizik dan sebagainya. Ia telah mendatangkan penemuan-penemuan ilmiah yang mengikat sebahagian dari ilmu yang mana masih banyak tidak diketahui oleh manusia. Ayat-ayat Al-Quran membuka minda dan akal fikiran serta memberikan pengertian yang benar mengenai apa sahaja. Bahkan Al-Quran telah menunjukkan dalil-dalil pembuktian mengenai segala sesuatu baik yang berada di dalam lapisan bumi maupun yang berada di ruang angkasa. Sesungguhnya tidak dapat dinafikan bahawa semua pengetahuan yang diperoleh Al-Quran setelah